Hello, Assalamualaikum. Maaf, rumah aku blackout hari ni. So tak apa, kita teruskan. Okay, video ni macam biasa. Okay, Assalamualaikum semua dan terima kasih pada korang dah tengok video ni. Ini predict game week ke-18. Okay, bercerita pasal game week ke-17. Ada game yang pun, okay, game week ke-17. Diteruskan, EPL diteruskan. Tapi tak berapa best lah pada aku sebab game tak penuh. Okay, ada 2 game yang postpone. First dengan postpone. Jadi kita masuk game week ke-18 pun masih lagi ada yang postpone COVID. Okay, nampaknya uh, COVID semakin tambah okay, kes. Jadi harap korang yang ada tengah tengok video aku ni ke kawan-kawan kita yang tak tengok video pun sekalipun, hati-hati bro. Okay, bercerita pasal game week ke-17. Okay, kita cerita terus pada kita podcast kita lah. Okay, sebelum tu aku cerita pasal point aku. Point aku minggu lepas, okay, game week ke-17, 63. Okay, aku daripada rank 141 dalam Alasik naik ke 139. Naik dua tangga je. Tak apalah, just cantik lah tu. Pertukaran pula aku tukar 2 player, iaitu Watkins dengan lagi player siapa lah. Tak apa, nanti kita tengok balik. Aku lupa. Okay, sebenarnya blackout ni banyak benda yang uh, spoil sikit lah. Okay, aku punya internet problem. Okay, tapi aku buat video ni, aku di internet ni aku up nanti video ni. Kemudian lampu, terus terang aku cakap lampu pun tak nampak. Okay, aku ada just ada lampu yang ada sebelah kiri aku ni je. So aku harap tak ada masalah pada korang. Okay, bercerita pasal overall rank pula, aku daripada 478, 396, 396 naik ke 451, 737. Okay, kita fast game. Okay, untuk fokus aku minggu lepas ada 6 player macam biasa aku up. Yang pertama, okay, kita bercerita pasal player yang tak berapa cantik point dia. Antaranya Bernardo, Benrahma dengan Odegaard. Walaupun Benrahma dengan Odegaard bertemu tim West Ham dengan Arsenal, tapi kemenangan pihak pada Arsenal lah. Okay, aku tak jangka sebenarnya game tu berpihak pada Arsenal. Okay, sebab ikut pada performance aku nampak yang West Ham agak menarik sebenarnya dalam performance sekarang. Dalam condition yang ada sekarang ni, aku rasa West Ham agak menarik. Tapi hidup juga West Ham. Okay, game 17 tu. Okay, aku tak harap sangat kamera okay, sebab aku takut nanti dia blank, dia akan off. Okay, sebab kali ikutkan kamera aku ni terus daripada letik lah. Okay, so kalau terpadam, okay, aku minta maaf. Okay, untuk Bernardo Silva pula, game main 45 minit saja. Okay, ada muscle injury. So terpaksa dikeluarkan. Pep terpaksa keluarkan dia untuk elakkan injury yang lebih lagi. Okay, jadi terpaksa dikeluarkan. Tapi ramai sebenarnya yang player manager kita yang ada Bernardo Silva. Aku salah seorang ni salah seorang yang patutnya ambil Bernardo Silva minggu tu. Tapi disebabkan tak, aku rasa tak menjadilah game tu. Okay, sekejap kacau lah benda ni. Abaikan tu. Kemudian untuk player yang agak cantik, okay, point dia minggu game week ke-17 tu adalah James Salah dengan Watkins. Seperti yang aku jangkakan, ada jaringan. Yes, ada jaringan daripada Watkins. Cantik sebenarnya, 12 point. Aku sendiri ambil Watkins. Okay, jadi berbaloi jugalah sebenarnya ambil Watkins untuk 2 game week ke-17 dan game week ke-18. Game week akan datang tak selaku selepas lawan game Burnley, dia akan bertemu dengan Chelsea. Yes, agak susah sikit untuk Aston Villa game tu. Kemudian untuk Salah, seperti yang dijangka juga, okay, ada point kat situ. Ada satu gol. Okay, nice. Tapi kena dulu. Okay, Liverpool kena dulu dengan Everton. Okay, game tu. Jadi aku hilang clean sheet kat situ. Tu Alisson, aku hilang clean sheet kat situ. Jadi aku rasa rugi kat situ.
Untuk James pula, seperti yang aku cakap pada korang, bagi peluang pada Mamat ni, bagi peluang. Dan inilah yang cuba dibuktikan oleh James dalam game tu. Kau tengok dalam awal-awal game, kita boleh tengok macam mana James cuba kerah tenaga dia untuk attack game bertemu dengan game bertemu dengan Everton. Yes, Everton seri sama-sama. Untuk Salah tadi bertemu dengan Newcastle ya. Aku minta maaf, mungkin aku tersalah sebut ke apa. Tapi untuk game Everton dengan Chelsea, aku jangka sebenarnya Chelsea menang. Tapi disebabkan game tu, aku tak tahu, aku nampak yang Chelsea punya play terlalu confident sangat. Okay, terlalu confident sangat. Sampai satu tahap, kalau kau tanya aku, untuk attack, nice. Attack nice. Tapi tak ada finishing yang agak bagus kat situ. Aku tak nampak Pulisic, aku tak nampak Hakim Ziyech. Hakim Ziyech terus terang aku cakap, banyak attack. Mason Mount ni depan-depan gol pun rasa patutnya ada jaringan. Tapi lebih sebenarnya daripada 3 kalau ikutkan jaringan daripada Mason Mount. Peluang dia terlalu banyak. Peluang bukan, kalau sebut jaringan, yes, memang banyak. Patutnya ada peluang untuk jaringan untuk Mason Mount. Satu lagi aku nak minta korang abaikan, okay, cuaca yang tak berapa cantik. Tak daripada semalam pagi sampai ke petang, sampai hari ni sekarang ni, kalau ikutkan masih lagi hujan. Aku harap kalau kau tanya aku, untuk area-area Kelang ni ada kawasan-kawasan dah naik air. Jadi aku harap kawan-kawan kita yang ada ni duduk berada dalam keadaan yang selamat. Aku rasa tak silap aku, sekolah-sekolah pun dekat area Kelang ni pun dah dibuka untuk penempatan mangsa banjir. Aku harap dapat membantu. Okay, aku harap cepat-cepatlah kita punya anggota khas kita, okay, selamat, kalau boleh tempatkan kawan-kawan kita yang berada dalam keadaan banjir ni tempat yang sebetulnya lah, sepatutnya. Okay guys, jaga diri dulu. Aku rasa keadaan tak mengizinkan untuk kita sekarang ni lah, cuaca yang tak berapa cantik. Okay guys, ini masuk forecast result. Sekarang ni kita masuk prediction kita. Aku terpaksa fast game benda ni. Aku takut nanti so far kalau kau tanya aku, untuk aku punya laptop aku so far okay baterinya, so aku boleh settlekan aku punya video ni. Cuma aku takut kamera aku je masalah. Satu lagi, aku harap suara aku dengar, sebab aku takut cuaca ni, hujan kat luar ganggu suara tu. Okay, untuk prediction player, seperti biasa 6 player yang aku sebut. Okay, yang pertama aku nak bercerita pasal player pertama dan player kedua. Okay, player pertama kedua aku masuk forward dan defend dulu. Dua player ni aku nak tengok lagi sekali, iaitu Watkins dengan Target. Okay, Target minggu sebelum tu aku tak ada apa-apa letak di dalam prediction, tapi kali ni aku letakkan prediction. Aku nak tengok dengan harga yang agak murah, 4.7, aku rasa nice juga untuk game lawan Burnley ni. Okay, selepas lawan game Burnley, dia akan bertemu Chelsea. Okay, Aston Villa akan bertemu Chelsea, dan kemudian bertemu Leeds dengan Brentford, yang pada aku agak mudah sebenarnya. Okay, untuk Aston Villa mengikut performance yang ada pada Aston Villa sekarang. Bila masuknya Gerrard, agak berbeza permainan Aston Villa. Ada peningkatan, itu yang kita nak sebenarnya daripada tim-tim macam ni. Okay, kemudian Target dengan point yang agak bagus juga, ada clean sheet kat situ, 6 point. Dan Watkins dengan 12 point, ada satu jaringan, ada satu assist. Jadi agak pada aku agak bagus juga untuk memilih dua player ni. Dari segi shoot, aku boleh kata Watkins agak bagus. 6 shoot, 3 on target, 0.99 expect goal, dan 3 kipas dan 0.46 expect assist. Nice. Cuma agak kita takut cuma pada game-game Chelsea lah. Okay, bertemu Chelsea. Tapi benda macam-macam boleh jadi. Okay, macam-macam boleh jadi. Chelsea sendiri boleh tumbang dengan West Ham. Liverpool sendiri boleh tumbang dengan West Ham. Aston Villa, walaupun aku boleh kata tim yang baru lagi dalam lagi-lagi manager lah yang agak baru, Gerrard ambil Aston Villa daripada manager sebelum ni. Pada aku satu pendekatan sebenarnya, iaitu kita nak sebenarnya. Okay, itu untuk Target dan Watkins. Untuk player ketiga aku cerita pasal Arnold. Okay, dari segi performance, maksud aku dari segi rekod yang ada pada
sebelum ni aku boleh katakan Arnold agak bagus sebenarnya bertemu dengan Spurs. Jadi nampak sedikit peluang untuk manager-manager fantasi kita untuk pegang dia dalam game bertemu Spurs. Cuma aku harap tak postpone lagi game ni, okey. Kalau ikutkan Spurs dah postpone 2 game. Jadi aku rasa dah cukup uh, dah cukup jadi ada peluang Spurs untuk balik. Cuma yalah kita takut postpone game ni, okey, dengan cuaca yang tak menentu dekat England sini. Tak tahu okey cuaca macam mana. Aku harap tak postpone lagi game tu. Cuma price yang agak tinggi sebenarnya untuk Arnold ni 8.2. Aku rasa tahun ni rekod jugalah pen yang agak tinggi harga. Jadi pada yang aku rasa ramai juga yang manager-manager kita yang ada Arnold. Jadi tak ada masalah benda. Oh, untuk dari segi point untuk game week 5 game week aku boleh katakan agak cantik 92 9 agak satu bukan satu 11 agak cantik sebenarnya. Kemudian bertemu dengan Newcastle game tu cuma ada jaringan awal daripada Newcastle. Jadi kemudian rugi kat situ pada aku, macam aku ada nak sendiri. Aku rasa rugi kat situ untuk Malaysia. Tapi yang bestnya pada Arnold ni adalah dia mempunyai sifat yang agak tinggi untuk attack. Jadi kalau ikut pun ada satu shoot, ada satu on target sendiri pun ada goal daripada dia. Kemudian 0.15 expect goal. Dari segi kipas pun agak tinggi juga 3.13 expect. Untuk game-game akan datang aku boleh katakan agak mudah sebenarnya untuk Liverpool. Bertemu dengan Spurs minggu ni away, kemudian bertemu dengan Leeds home dan Leicester away. Dan game keempat dia orang akan bertemu dengan Chelsea away. Jadi agak seronok juga game akan datang ni, Chelsea dengan Liverpool. Ramai aku rasa dunia tunggu. Okey, untuk player yang keempat dan kelima aku boleh katakan dua player ni. Yes, dua player ni aku nak tengok. Satu Grealish, satu Ziyech. Ziyech yang aku betul-betul fokus nak tengok. Sebab selain Mason Mount dalam game bertemu Everton tu, aku boleh katakan Ziyech ada berpeluang sangat untuk jaringan gol. Gol depan gol aku lebih suka tengok Ziyech ni bila contoh dia cuba try daripada jauh. Agak nice bro. Aku tengok situ ada satu aku boleh kata sifat nak ada jaring gol tu pada aku ada Ziyech ada pada dia. Jadi kita takut rotation yang daripada Tuchel sendiri. Sebab kita tahu tim-tim yang besar macam ni, Man City, Liverpool, Chelsea, MU, okey, akan terlibat banyak game-game yang selain daripada EPL, okey, selain daripada EPL, UEFA, Champions League lagi. Jadi agak-agak sedikit masalah pada kita untuk memilih diorang untuk dalam tim kita. Lagi-lagi macam Grealish, lagi-lagi aku nampak dua tim ni agak susah sikit kita nak memikir sama mana player yang agak boleh kita pilih. Okey. Tapi price yang pada aku kedua-dua ni agak orang kata level-level kita mudah kita nak ambil 7.3, 7.6. Pada aku agak bagus juga, cuma takut rotation lah. Okey. Dari segi game aku boleh katakan antara tu aku boleh katakan Ziyech agak bagus antara Grealish dengan Ziyech. Cuma kita boleh tengok macam contoh Chelsea confident ni agak tinggi sebenarnya. Confident pada player Chelsea aku nampak terus terang confident agak tinggi untuk diorang menang. Tapi cuma finishing yang agak tak berapa nak cerita seperti aku cakap tadi. Bertemu dengan Wolves minggu ni, okay, kemudian bertemu Aston Villa, bertemu Brighton, dan kemudian akan bertemu dengan Liverpool game ke 18, 19, 18, 19, 20, 21. Game ke 21 aku tak cakap. Okay, untuk Grealish pula, Pep mungkin akan buat rotation pada aku. Okay, yang aku nampak. Satu yang aku nampak adalah Bernardo Silva. Okay, yang tak ada Bernardo Silva. Jadi kedudukan tempat Bernardo Silva tu aku boleh katakan kemungkinan terus terang sama ada Mahrez ataupun Sterling yang aku boleh nampak. Tapi sekiranya kalau Sterling masuk, kemungkinan Sterling akan ambil tempat Grealish sebelah kiri. Dan aku nampak Mahrez akan bertemu kanan ataupun Pep akan gunakan tim yang ada sekarang, iaitu meletakkan Mahrez sebelah kanan dan Grealish sebelah kiri. Untuk striker aku boleh katakan
attacking, dari segi attacking aku boleh katakan kemungkinan kalau kau tanya aku kak, aku lebih nampak sebenarnya di Bruyne dengan Foden untuk attacking. Uh, salah satu lagi player yang aku rasa patut korang ambil, patut korang fokus juga adalah Gunawan pada aku. Itu antara salah satu player yang aku rasa di luar jangkaan. Okay, player yang di luar jangkaan pada aku. Boleh jadi dia akan lebih banyak attack sebab dari segi kedudukan dia dengan Rodri, aku boleh kata dia lebih banyak attack berbanding Rodri. Rodri akan lebih banyak pada defend. Okay, itu untuk Grealish. Salah satu player yang aku rasa target. Okay, dah 5 player aku dah target untuk ni prediction aku begini. Player yang keenam aku adalah, ini aku rasa mungkin tak ramai nampak benda ni, tapi aku rasa salah satu player yang aku rasa kita kena ambil kira juga, iaitu Martinelli. Okay, sebelum ni aku letakkan Smith Rowe, sebelum ni aku letakkan Odegaard, dan kali ni aku letakkan Martinelli. Martinelli, okay, Martinelli. Salah satu player yang pada aku agak bagus juga sebenarnya. Dari segi point pun agak cantik. 9-2, 6-5-3, 6-7 game week ke-17, 7 game week ke-16, 6. Okay, cantik, nice sebenarnya. Bertemu minggu ni bertemu dengan Leeds United, okay. Bertemu dengan Leeds United. Tim yang kalah dengan Man City agak besar sebenarnya game week ke-17, 7-0. Seperti macam Basila cakap pada wartawan, dia katakan bukan Man City yang bagus, tapi tim diorang yang agak kucak-kacir pada aku. Okay, game yang pada aku sepatutnya, aku tak jangka sebenarnya 7-0 tu terlalu banyak. Dan dari segi rekod aku boleh katakan rekod yang agak bagus sebenarnya Leeds pada Man City. Dan aku tak sangka sebelah game tu lebih daripada 3 gol yang Man City dapat daripada Leeds. Yes, aku tak nampak sebenarnya mana Leeds United, dan itu yang ditunjukkan oleh Man City pada Leeds United. Okay, dari segi game aku tak boleh nak katalah kekalahan 7-0 tu akan menyebabkan Arsenal akan menjadi punca Arsenal menang dengan yang agak besar, tak. Tapi akan ada fight juga antara Arsenal dengan Leeds pada aku. Untuk game ni aku boleh kata sebelum ni Odegaard, sebelum ni aku mengatakan Smith Rowe. Dua player yang aku boleh kata dalam Arsenal yang boleh dibawa pakai untuk dalam game week ke-18, aku boleh katakan dua ni. Salah satu ni adalah Martinelli, satu lagi Lacazette. Lacazette pada aku agak bagus. Lagi-lagi bila contoh Odegaard di belakang dia. Cuma perlu diasah lagi, perlu diubah lagi supaya Lacazette tu agak bagus. Okay, supaya Lacazette tu bagus dalam segi attack. Mungkin disebabkan bila contoh Aubameyang tak ada, nampak perbezaan sikit. Tapi aku mengharapkan Lacazette akan terus untuk naik. Okay, dalam game semua Leeds ni kita akan tengok nanti. Tapi aku lebih fokus pada Martinelli lah. Okay, dengan point yang dari segi game aku boleh katakan walaupun game tak main 90 minit, tapi dia banyak lebih 60 minit main game. Okay, ada goal score minggu lepas, okay, game week ke-17. Kemudian ada clean sheet kat situ 2-0. Okay, menang dengan West Ham masa tu 2-0. Dan dari segi attack pun aku boleh katakan agak bagus juga. 4 shoot, 1 on target, 0.8 expect goal dan 1 kipas, dan kemudian 0.19 expect assist. Bertemu dengan Leeds minggu ni, aku boleh katakan Martinelli adalah satu player yang kita boleh buat pegang untuk minggu ni. Cuma yang aku takut sekarang, ini adalah 5 game yang ada yang tak dipostpone oleh EPL. Jadi aku harap game ni akan terus. Okay, cuma EPL mungkin akan memperketatkan sikit dari segi prosedur dalam padang. Mungkin event pun dia akan fokus bukan event, penonton pun mungkin dia akan fokus juga untuk ikut prosedur yang ada sekarang ni, itu keadaan COVID sekarang. Okay, aku harap benda ni tak menjadi punca sebenarnya benda-benda lain. Jadi kita tak nak sebenarnya. Okay, aku rasa 6 player ni dah cukup untuk aku cerita untuk hari ni. Dan aku minta maaf sekali lagi, keadaan sekarang hujan. Okay, satu mungkin korang dengar suara yang suara hujan. Okay, sorry, bukan suara lah, bunyi hujan. Sorry, aku sebut salah, tak betul.
Kemudian dengan performance aku sekarang ni, okey, dengan lampu ada satu je lampu, kalau kau tengok ada satu lampu je. Okey. Kemudian untuk lampu yang second aku pun tak boleh pakai. Jadi aku rasa aku minta maaf banyak-banyak. Kemudian yang ada pada aku hanyalah aircon tak ada. Aku tak tahu kenapa blackout sekarang. Cuaca luar pun tak mengizinkan. Okay guys, itu saja untuk hari ni. Jadi aku harap jaga diri elok kawan-kawan. Okay, jaga diri elok. Kemudian cuaca yang tak mengizinkan ni, aku harap kawan-kawan kita yang terlibat dengan cuaca yang tak berapa cantik ni, banjir dengan hujan ni, aku harap korang dalam keadaan selamat. Okay, aku doa banyak dalam keadaan selamat supaya korang tak terlibat apa benda yang tak elok lah. Okay, apa-apa hal pun kita akan datang punya cerita. Okay, live macam biasa. Cuma live aku kali hari Sabtu hari ni berbeza sikit, mungkin dalam sebelum hari ni kita akan close 9.30. Okay, jadi aku mungkin akan dalam pukul 9 ataupun 4.45 aku akan live macam biasa. Okay guys, kita jumpa dalam next video. Terima kasih pada korang dah ada join. Terima kasih dah subscribe. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Aku Amigo. Bye.